Assalamualaikum, salam sejahtera. Minggu ni kita sambung lagi mata pelajaran kita RBT. Cuma minggu ni kita masuk tajuk yang baru iaitu reka bentuk mekanikal. Okey, hari ini cikgu akan terangkan satu subtopik. Yang pertama iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Bahagian satu. Kenapa bahagian satu? Kerana komponen mekanikal dalam tajuk yang kita akan belajar ni ada banyak. Jadi cikgu dah bagi beberapa bahagian. Okey, sekarang kita boleh tengok buku teks muka surat 42. Okey, kita tengok dulu dia punya maksud. Okey, apa yang dikatakan sebagai sistem mekanikal. Okey, sekarang ni awak rujuk kat sini. Okey, sebelum tu apa yang awak faham tentang mekanikal. Mekanikal ni dia ada banyak sebenarnya. Dia ada banyak komponen yang boleh menghasilkan pergerakan. Apa-apa yang boleh menghasilkan pergerakan adalah mekanikal. Okey, contoh gambar ni, gambar apa ni? Gambar pelumba basikal negara kita lah. Okey, Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, tengok dekat basikal. Kenapa nak letak gambar dia? Bukan gambar dia sebenarnya, tapi dia bukan kita fokus bukan pada orangnya, tapi kita fokus kepada basikal ini. Sebab pada basikal ini ada banyak komponen mekanikal. Okey, sekarang kita pergi dulu kepada dia punya maksud. Maksud apa yang dikatakan sebagai maksud sistem mekanikal. Okey, yang ini. Gabungan komponen mekanikal yang membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Okey, cikgu dah tolong buatkan di sini. Okey, maksud dia adalah gabungan komponen mekanikal yang membolehkan produk berfungsi, bergerak atau berputar. Berfungsi maksudnya dia pun bergerak lah, bergerak atau berputar. Okey. Apakah tujuan dia? Tujuan dia untuk memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Itu tujuan dia. Okey, maksud dan juga tujuan. So ini tujuan dia. Okey, faham Okey, sekarang kita pergi kepada buku teks muka surat 43. Okey, mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, cikgu tak nak baca banyak, tapi cikgu lebih fokus kepada di bahagian ini. Untuk menghasilkan lebih fokus di bahagian ini. Untuk menghasilkan reka bentuk sistem yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal digunakan sama ada secara berasingan ataupun gabungan. Okey, dia komponen ni sama ada digunakan secara sama-sama ataupun secara berasingan. Okey, ada pelbagai jenis komponen mekanikal. Okey, ianya saling berkait untuk menyelesaikan masalah atau tugasan seperti yang dikehendaki oleh pengendali. Okey, sekarang kita tengok komponen mekanikal. Komponen mekanikal ada berapa ya? Okey, sebenarnya komponen mekanikal ada banyak, tapi kita cuma belajar 11 sahaja. Okey, jadi komponen mekanikal ini, yang pertama adalah kita akan belajar tentang gear. Yang kedua, belajar tentang pautan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tuas atau lever. Yang keempat, kita akan belajar tentang takal ataupun puli. Yang kelima, kita akan belajar tentang tali sawat ataupun belting. Yang keenam, aci sesondol. Aci engkol. Yang ketujuh, gelongsor. Yang ke-8, yang ke-9 galas berbola ataupun ball bearing, yang ke-10 bindu dan yang ke-11 adalah rantai. Okey, ada 11 komponen yang kita akan belajar. Okey. Okey, dalam masa yang sama kita cuba buat sama-sama kita punya modul. Awak boleh rujuk modul awak muka surat 25. Okey, ini adalah dia nak suruh kita isi komponen mekanikal. Dekat sini cikgu dah tolong isikan lah. Cuma yang dekat bahagian atas ini cikgu nak awak tambahkan sedikit dia punya maksud. Maksud sistem mekanikal, iaitu gabungan komponen mekanikal untuk memastikan ia berfungsi, bergerak atau berputar. Okey, jadi yang daripada buku teks tadi awak transfer saja nota itu di bahagian modul ini. Okey, jadi cuma cikgu nak minta awak tambahlah dia punya maksud sistem mekanikal. Okey, sekarang kita pergi kepada komponen mekanikal yang pertama iaitu gear. Okey, pernah tengok gear? Gear dia cara dia bergerak macam itulah. Okey, dia ada pergerakan dia macam tu.
Okey, pernah tengok apa ni? Apa kita panggil ni? Alat pemukul telur. Okey, pernah tengok kan? Okey, gear dia berada di sini. Pernah tengok basikal? Okey. Okey, so gear dia ada dekat sini. Okey. Ni contoh gear. Ada lagi tak contoh lain? Awak punya liquid paper, apa correction tape tu kan? Okey. So macam mana dia punya apa? Aplikasi pergerakan itu. Okey. Okey, ni awak punya apa? Correction tape. So ada tape yang dalam tu yang bergerak kan? Yang dekat sini adalah gear. So inilah yang paling rapat sekali dengan awak punya contoh. Ni gear. Jadi yang kat luar ni adalah dia punya casing tu. Casing apa? Correction tape tu. So dia akan bergerak keluar dari sini. Jadi yang dah digunakan akan masuk balik. Dia akan putar balik. Kat sini dia punya refill dia. Okey. Ni contoh dia. Correction tape. Faham kan tulisan saya? Okey. Sekarang kita tengok apa dia punya fungsi gear. Okey, apa fungsi gear? Okey, gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Yang ini adalah dia punya fungsi. Yang ni adalah fungsi gear. Okey, dia ada gigi. Gigi gear ni, ni gigi gear. Gigi gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Maksudnya dengan bantuan gigi yang ada pada badan gear ni lah, dia dapat menyalurkan kuasa kepada penerima tersebut. Contoh macam jam. Ni jam lah ni muka jam. Okey. Awak boleh tengok kalau jam sebelah dalam tu, awak akan nampak dia punya pergerakan gear. Okey. So gear ni dia ada beberapa jenis. Sebenarnya gear ni ada banyak, tapi kita cuma belajar beberapa sahaja. Okey, beberapa tu berapa? Okey. Kita cuma belajar 4, 8, 10 sahaja. Okey. 4, 8, 10. Okey, yang pertama adalah gear serong. Yang pertama gear serong, yang kedua gear taji, yang ketiga gear helix, yang keempat gear tulang herring, yang kelima gear rak dan pinan, yang keenam gear meter, yang ketujuh gear skru, yang ke-8 gear dalam, yang ke-9 gear serong pilin dan yang ke-10 gear belitan. Okey, gear ni sebenarnya macam yang gear ni sebenarnya dia banyak kita gunakan di dalam industri. Contohnya macam pergerakan mesin di kilang-kilang ataupun di tapak pembinaan, dia banyak menggunakan gear. Okey. Okey, so kita boleh rujuk balik kepada kita punya modul. Okey, dekat sini ada perkataan gear kan anak? Okey. Okey, ada perkataan gear betul. Jadi cikgu nak awak tambah sedikit dia punya fungsi gear ni. Okey, apa fungsi gear tadi? Okey, untuk memindahkan kuasa. Gear ni adalah untuk memindahkan kuasa. Okey, itu fungsi gear. Cikgu nak awak tambah di situ. Okey, sekarang kita tengok jenis-jenis gear ni. Okey. Jadi sebenarnya cikgu tak nak buang masa. Jadi cikgu nak kalau boleh awak isi dan cari apa nama-nama gear yang ada pada modul ni dan awak isikan di sini. Okey, dia ada 10 jenis gear. Jadi cikgu nak awak isi dia punya jawapan. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada latihan ni. Okey. Latihan ni pun saya nak awak cuba buat. Senang je ni. Okey. Okey, dia tanya apakah nama alatan ni? Ni namanya apa ni? Ni apa benda ni? Jadi namakan jenis gear yang digunakan. Jadi awak pilihlah mana satu gear yang sesuai yang digunakan pada jam ni. Gear serong ke, gear taji ke, gear helix ke, gear meter ke, gear belitan ke. Jadi awak isi di sini. Okey, di sini. Nama alatan dan juga jenis gear. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita akan pergi kepada komponen mekanikal yang kedua, iaitu pautan ataupun linkage. Okey, pernah tengok Okey, ni pautan. Ni contoh pergerakan pautan. Okey, dia sebenarnya ada banyak cara, cuma yang ni cikgu buat supaya awak nampak. Okey, ni contoh. Pernah tengok ampaian yang boleh laras?
Okey. Ampaian boleh laras. Lepas tu pintu. Daun pintu yang ada kat bahagian atas tu. Okey. Dia auto. Maksudnya macam bila kita buka, kita dah tak perlu tutup lagi dah. Dia akan auto apa ni? Maksudnya dia ada refleksi dia sendiri. Okey. Okey. So, ni contoh pautan. Okey, ni pautan ni lah. Okey. Okey, sekarang kita tengok dia punya fungsi. Okey, fungsi pautan ni. Ni pautan. Okey, berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Okey, so yang ini cikgu nak awak pindahkan jawapan ini, dia punya fungsi dia di sini. Faham? Okey, so contoh yang kita gunakan adalah pautan pada pintu ni lah. Okey. Okey, itu untuk pautan. Okey. Okey, sekarang kita tengok komponen yang ketiga, iaitu tuil ataupun tuas. Okey, komponen yang ketiga tadi yang pertama apa? Gear. Yang kedua pautan. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ketiga, tuil atau tuas. Okey. So inilah cara pergerakan dia. Okey. Okey. Okey, tuil atau tuas. Okey, pernah tengok contoh tak? Okey, pernah tengok jongkang-jongkit. Okey, ini jongkang-jongkit. Ni jongkang-jongkit ni. Okey, pernah tengok kereta sorong. Pernah tengok Allahu Akbar. Spatula. Okey, ataupun senduk pun ia juga, sudu pun ia juga. Okey. Jadi tuas ni dia ada kelas-kelas dia tersendiri. Okey, dia mengikut beban, dia mengikut daya dan juga mengikut fulcrum. Okey, sekarang kita tengok satu per satu. Okey. Tuil atau tuas ataupun lever. Okey, dekat mana kita nak poin pentingnya dekat sinilah. Okey. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Antara contoh mudah penggunaan tuil dan tuas adalah pada tuil pelayar gabung. Okey, ni yang cikgu cakap tadi ni. Dia ada kelas 1, dia ada kelas 2 dan juga kelas 3. Okey, kalau kelas 1, dia punya yang berada di tengah, awak cuma ingat yang tengah saja. Tengahnya adalah fulcrum. Kalau kelas 2, tengahnya adalah beban. Kalau kelas yang ketiga, tengahnya adalah daya. Fulcrum, beban, daya. Okey, cara nak ingat dia, fulcrum, beban dan juga daya. Okey, ini adalah kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Okey, jadi kalau kelas 1, kalau fulcrum di tengah, macam yang ni, contohnya seperti pelayar. Okey, beban ni maksudnya apa yang akan kita letak kat depan ni lah. Okey, fulcrum ni adalah yang membantu pergerakan dia, dan daya ni adalah memerlukan tenaga kita. Okey, so fulcrum dia berada di tengah. Kalau kelas 2, beban berada di tengah. Okey, beban ni maksudnya apa yang kita nak letak. Okey, yang akan menanggung tu. Okey, so daya ni maksudnya menggunakan tenaga kita lah. Daya, lepas tu fulcrum yang membantu pergerakan. Okey, dan yang kelas yang ketiga, daya berada di tengah. Okey, daya bermaksud kekuatan kita, maksudnya memerlukan tenaga manusia lah, ataupun tenaga sesuatu untuk menghasilkan pergerakan tu. Fulcrum adalah bantu dia adalah pengantara antara daya dengan beban. Okey, sekarang kita tengok kita punya modul. Okey, apa yang nak diletakkan di sini? Okey, ini adalah modul untuk tuil dan tuas. Tuil atau tuas. Okey, di bahagian sini cikgu nak awak masukkan sikit dia punya penerangan dia. Okey, sistem yang berkaitan daya, beban dan juga fulcrum. Yang ini awak masukkan di sini. Okey, bukan di sini. Di sini. Masukkan sikit di ruang ini, di sini. Okey. Jadi apa yang nak diisi dalam kelas-kelas ni? Okey. Isikan dia punya gambar. Yang ni di sini. Yang ni di sini. Dan yang ketiga di sini. Itu cara dia. Faham?
Boleh faham? Mungkin awak faham di bahagian kelas-kelas ni. Tapi jangan lupa pastikan awak tulis juga dia punya maksud dia. Maksud dia adalah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Okey, boleh faham? Okey, komponen yang keempat iaitu takal ataupun puli. Okey, pernah tengok takal tak? Okey, bukan tangkal tau, takal. Okey, takal tu di mana? Takal tu di sini. Ini takal. Ini takal. Ini pun takal. Okey, ni bukan gear tau, ni takal. Okey. Jadi contohnya adalah seperti bidai kayu. Pernah tengok bidai kayu? Yang ada ni. Bila kita nak tarik, benda ni akan menarik tali tu. Bila kita nak lepaskan pun dengan bantuan takal ni. Okey, pernah tengok tiang bendera? Tiang bendera untuk orang naikkan, macam kalau dekat sekolah pengawas naikkan bendera kan. Okey, tiang bendera, lepas tu dia ada kat sini, lepas tu dia ada satu tempat kita ikat kan. Okey, kat atas ni dia ada satu takal. Okey, ni bendera. Okey, jadi orang yang akan menghandle pergerakan naik turun bendera ni, okey, jadi dia akan naikkan dengan menggunakan tali, betul lah tali tu. Jadi yang bergerak ni, yang membantu bendera ni naik atau turun adalah takal. Faham ya? Ini adalah takal. So contoh yang kita boleh tengok adalah seperti bidai kayu dan juga tiang bendera. Okey, sekarang kita akan tengok dia punya fungsi dia. Okey, takal. Okey, apa yang dikatakan sebagai takal? Okey, takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada gandar. Okey, poin yang kedua, okey, dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Okey, jadi apa yang kita nak isi di sini, di bahagian nota modul ni? Jadi kita nak isikan yang ni. Poin pertama, dia punya maksud. Dan poin yang kedua adalah ni, beban menjadi ringan dan mudah diangkat. Okey, jadi itu kelebihan takal. Fungsi dia lah untuk meringankan beban. Sebab itulah kalau dekat tapak pembinaan ke, dekat kilang-kilang, kita banyak menggunakan takal ni untuk membantu mengurangkan pergerakan manusia. Sebab manusia kadang-kadang bila kita dah bekerja, dah banyak buat kerja, dia akan jadi penat. Tapi kalau dengan menggunakan mesin ataupun pergerakan mesin lah, jadi mungkin kita boleh kawal dia. Maksudnya dia tidaklah sepenat tenaga manusia. Okey, jadi dengan penggunaan takal ni beban ataupun barang yang berat akan menjadi ringan dan mudah untuk diangkat ataupun dialihkan. Okey, itu sahaja. Jadi saya harap awak faham. So kita ulang balik. Kita ulang balik daripada awal. Okey, ulang balik daripada awal. Apa maksud sistem mekanikal? Sistem mekanikal adalah gabungan komponen mekanikal yang membolehkan produk berfungsi, berputar ataupun bergerak. So apa tujuan dia? Untuk memindahkan suatu gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, komponen mekanikal dia berapa? Sebenarnya ada banyak, tapi kita belajar cuma 11 saja. Yang pertama ialah gear, pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan juga rantai. Okey, so hari ini kita belajar berapa? Kita cuma belajar 4 saja. Yang pertama gear, pautan, tuas dan juga takal. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada ni modul. Modul ni lah yang tadi yang cikgu terangkan tadi lah. Okey, jadi yang pertama kat atas ni cikgu nak awak tambah sikit dia punya maksud dia. Okey, dan seterusnya isilah dia punya komponen-komponen mekanikal. Okey, sekarang kita pergi kepada komponen yang pertama iaitu gear. Apa fungsi gear tadi yang cikgu dah terangkan, yang kita dah sama-sama belajar? Fungsi gear adalah memindahkan kuasa. Okey, memindahkan kuasa. Jadi gigi yang ada pada badan gear tu, fungsi dia adalah untuk membantu menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, gear dia berapa? Gear ada 10. Kita cuma belajar 10 sahaja. Gear serong, gear taji, helix, long herring, rak pinang, gear meter, skru, gear dalam, serong pilin dan juga gear berlitan. Okey, selepas gear,
Ni awak kena isilah. Tengok mana satu gear yang sesuai dengan gambar ni. Okey, dan awak isi dan juga latihan. Okey, yang seterusnya komponen yang kedua itu pautan ataupun linkage. Okey, macam mana dia berfungsi? Ni nampak ni. Ni berfungsi macam ni lah. Okey. Okey, ni contohnya macam ampaian baju dan juga pintu. Okey. So, apa fungsi pautan ni? Sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Okey, itu adalah pautan, fungsi dia. So, yang itu nak kena letakkan dalam modul. Okey, kita pergi kepada komponen yang ketiga iaitu tuas ataupun tuil. So, ini macam mana dia punya pergerakan dia. Okey, dia ada daya, dia ada sangga ataupun fulcrum dan juga dia ada beban. Okey. Dan yang seterusnya yang terakhir adalah takal iaitu puli. Okey, takal ni apa fungsi takal ni? Sudah. Okey, dia adalah satu mesin ringkas yang terdiri daripada roda berputar dan juga satu roda berputar pada ganda. So, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menjadikan beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Okey, so itu saja penerangan cikgu pada minggu ini berkaitan dengan komponen mekanikal. Jadi, awak boleh teruskan dengan menyiapkan modul awak dan juga latihan. Okey, itu saja. Sekiranya awak tidak faham tentang apa yang cikgu terangkan, awak boleh rujuk ataupun bertanya pada cikgu. Okey, sekian saja daripada saya. Selamat belajar dan selamat beramal. Okey, sekian, terima kasih.